Pada kali ini, tim kami akan ke Sekolah Kebangsaan Tibaba Ranau bagi mendapatkan kisah seorang tokoh sukan Paralimpik negara iaitu Didin Tareso atau lebih dikenali sebagai Cikgu Didin Tareso. Kru kami telah bertolak seawal pukul 6 pagi dari Bandar Kota Kinabalu menuju ke daerah Ranau. Setibanya kami di Pekan Ranau, kami meneruskan lagi perjalanan yang mengambil masa kira-kira 1 jam untuk sampai ke destinasi yang dituju iaitu Sekolah Kebangsaan Tibaba Ranau untuk menemu ramah tokoh sukan Paralimpik kita pada kali ini. Cikgu sebutkan nama cikgu, sedikit latar belakang pasal cikgu lah. Oke. Ya, nama saya Didin bin Tareso. Saya berasal dan dilahirkan di Kampung Tebuden, daerah Kota Blud. Kami 6 adik-beradik dan saya adalah anak yang bungsu. Bangsa dusun dan saya beragama Kristen. Status saya sudah berkawin dan nama istri saya Evelyn Peter. Kami sudah mempunyai 4 orang cahaya mata dan semuanya perempuan. So, cikgu tadi lahir di Kota Belud. Ya, Membesar di Kota Belud gimana? saya membesar di Kota Blud, bersekolah di SK Nahaba Kota Blud dari darjah 1 sampai darjah 6. Lepas itu saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di SMK Taun Gusi Kota Blud. Dan selepas itu saya terus masuk dalam Maktab Perguruan Keningau selepas SPM. Dan saya ambil pengkhususan pendidikan matematik di Maktab Perguruan Keningau. Dan selepas di Maktab Perguruan Keningau, saya terus bertugas sebagai seorang guru di SK Bongkud dari 1997 sampai tahun 2022. Dan sekarang ini saya sudah masuk 2 tahun berada di sekolah ini, SK Tibaba Ranau. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Kami juga berkesempatan untuk melihat kawasan persekitaran sekolah dan berjumpa serta menemu ramah rakan guru, termasuklah guru besar Sekolah Kebangsaan Tibaba Ranau bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai dengan pencapaian yang dicapai oleh Cikgu Didin. Saya telah mengenali Cikgu Didin ini lebih kurang dalam 3 tahun yang betul-betul rapat. Tapi saya telah mengenali beliau melalui media sosial, yang mana beliau ini ialah orang-orang yang terpilih dan menjadi atlet pilihan yang sangat hebat di peringkat Malaysia lah. Jadi sepanjang 3 tahun berkenalan dengan beliau, untuk makluman semua, saya kadang-kadang menumpang kereta dengan beliau. Jadi banyak pengalaman beliau, banyak kisah suka duka beliau yang bila saya dengar beliau cerita, saya tidak terbayangkan adakah orang normal seperti saya ini mampu untuk menghadapi ujian dan cabaran seperti beliau. Dan beliau bagi saya seorang yang sangat memberi komitmen dan sangat cintakan negara, di mana beliau telah mengharumkan nama negara dan beliau juga menjadi jurulatih untuk pelapis atlet Paralimpik seterusnya. Cikgu Didin Tareso ini sebetulnya sebelum saya berkhidmat di SK Tibaba, saya mula mengenali dia sejak 2007. Dia bukan saja seorang guru yang berdedikasi dan komitmennya yang sangat tinggi terhadap tugas, tetapi beliau merupakan inspirasi kepada diri saya sendiri dan juga rakan-rakan setugas beliau lah. Beliau telah menunjukkan sebetulnya kepada kita semualah yang sempurna, yang normal, bahwa apa yang ada pada diri dia itu bukannya halangan
dalam meneruskan perkhidmatan sebagai seorang guru apalagi di luar bandar. Saya cukup berbangga dengan pencapaian yang telah beliau tempuhi sejak dari dahulu sehingga sekarang, di mana beliau merupakan salah satu daripada kebanggaan di peringkat Jabatan Pendidikan Daerah Ranau, sehingga beliau telah dipanggil sebagai peserta dalam program-program yang dianjurkan di peringkat PPD panel jemputan yang telah dijalankan pada sekitar bulan September baru-baru ini, mengenai cabaran sebagai seorang guru yang mempunyai keupayaan seperti yang kita lihat pada dirinya. Saya ucapkan juga selamat berjaya dan semoga terus cemerlang kepada Cikgu Didin, di mana juga dia berada. Seterusnya kami meneruskan lagi pengembaraan dokumentari ini ke rumah Cikgu Didin yang bertempat di Kampung Bongkut, Ranau bagi melihat sendiri aktiviti harian beliau samping melihat beberapa koleksi-koleksi kejayaan sepanjang beliau berkecimpung di dalam kancah sukan para badminton. Bagaimana Cikgu memulakan sukan badminton dan sukan-sukan para yang lain, dan dari bila mula berkecimpung dengan dunia sukan ini secara serius, boleh terangkan secara detail? Oke, salam sejahtera, bertemu kembali di ruangan ini. Baiklah, saya mulai terlibat secara langsung dalam sukan, terutamanya para badminton ini mulai 2015. 2015 itu adalah tahun pertama saya mengikuti Paralimpik para badminton, dan sehinggalah pada tahun 2020 Olimpik di Tokyo. Macam mana Cikgu Didin boleh tertarik dan berminat dengan sukan badminton ini? Memandangkan Cikgu Didin banyak sukan yang lain-lain itu kan? Tapi dengan badminton ini special untuk Cikgu Didin sebab secara terus teranglah saya katakan di sini bahwa memang saya boleh bermain dalam banyak games, banyak jenis sukan, tetapi saya lebih tertarik dan lebih berminat dengan sukan badminton sebab pertama, badminton ini dia juga spesial bagi saya sebab kalau cuaca hujan apakah kita tidak ada masalah untuk bersukan walaupun sebelah malam sebab kita bermain di luar. Dan yang seterusnya kenapa saya sangat tertarik dengan sukan badminton ini ialah memang inilah jiwa saya dan banyak idola saya di televisi, terutamanya pemain-pemain dari China. Saya sangat tertarik melihat fisikal pemain-pemain badminton China. Itulah sebabnya kenapa saya berminat badminton, sebab ini sangat menyenangkan bagi saya. Boleh Cikgu ceritakan sedikit perjalanan Cikgu dalam menyertai kejuaraan sukan para ini, sama ada di dalam atau di luar negara? Oke, kalau bercerita tentang perjalanan khususnya dalam permainan badminton yang melibatkan saya ini sebenarnya sangat banyak. Tapi saya ringkaskan di sini bahwa dari permulaan saya memulaikan karir saya sebagai pemain badminton, khususnya dalam para badminton ini ialah ketika saya bermula di peringkat awal yaitu 2013 mengikuti pemilihan peringkat Sabah. Lepas itu saya juara Sabah dan itu bermula dari situ saya diserahkan dalam pasukan kebangsaan, dan memang agak banyaklah liku-liku ranjau perjalanan rupanya yang semuanya mudah sebab saya terpaksa mengatur masa saya malumlah sebagai penjawat orang. Jadi itulah saya dari sanalah saya bermula dari 2013.
dan terus meneruskan karir sebagai pemain badminton Paralimpik hingga 2020. Ya. Cikgu Didin juga turut mengongsikan salah satu kejohanan yang telah memberikan impak dan perubahan besar kepada dirinya semasa bergelar atlet para badminton. Salah satu kejohanan ataupun turnamen yang sangat memberi kesan dalam diri saya, dalam jiwa saya, dan dalam hati saya ialah kejohanan dunia 2015 yang telah diadakan di London, England. Kenapa saya sangat kenapa itu memberi kesan yang mendalam dalam jiwa saya, sebab itulah pertama kali saya keluar negara, itulah pertama kali saya mengikuti kejohanan, dan itulah pertama kali mendapat medal yang sangat berprestij, yaitu juara dunia. Tidak pernah saya mengikuti mana-mana kejohanan sebelum ini, tetapi tiba-tiba pula pada 2015 saya menjadi juara dunia, walaupun itu adalah penyertaan pertama saya, dan medal yang saya pegang ini adalah medal yang sangat memberi kesan di dalam hati saya. Adalah antara medal-medal yang saya menangi dalam kejohanan yang saya sertai. Jadi kita boleh lihat sendiri sepanjang penglibatan saya selama 7 tahun sebagai atlet negara. Jadi inilah, jadi antara medal yang paling spesial bagi saya ialah yang saya pegang sekarang ini, yaitu juara dunia 2015, dan sebenarnya ada banyak lagi yang memberi yang menjadi kebanggaan dengan saya. Contohnya khususnya ini saya, walaupun saya tidak juara, tapi ini saya dapat di Switzerland 2019, mendapat tingkat gangsa kejohanan dunia, dan satu lagi di Ulsan, Korea, ya ada di sini. Ulsan, Korea mendapat gangsa juga. Jadi ya, inilah sebahagian, boleh kita lihat sendiri medal-medal yang saya peringkat negeri Sabah ada, peringkat negara ada, peringkat Sukansi ataupun Sukan Asia Tenggara ada, peringkat Sukan Asia betul-betul, dan kejohanan dunia. Hanya satu saja yang saya sangat terkilan, sebab inilah impian saya sebenarnya sepanjang bergelar atlet Malaysia, yaitu ingin memenangi pingat emas Sukan Olimpik. Tapi malangnya orang kata itu bukan rezeki lah. 2020 Sukan Olimpik di Tokyo, Jepun, baru pusingan pertama, lutut kanan saya cedera dan pinggang kanan saya koyak, menyebabkan saya tidak dapat meneruskan pertandingan itu, walaupun itu adalah pertandingan yang terakhir yang akan saya lakukan. Bukan karena habuan, tetapi saya mau supaya saya sebaris dengan legenda-legenda negara Malaysia. Yes. Bergelar seorang pendidik sepenuh masa, sudah pasti terdapat cabaran yang tidak dapat Cikgu Didin elakkan sepanjang bergelar atlet para badminton. Oke. Kalau kita bercerita tentang cabaran yang saya lalui sepanjang mengikuti sepanjang bergelar atlet Paralimpik, ialah yang pertama kekangan masalah. Malumlah, sebab kalau penjawat awam ini kerja sebagai seorang guru memang sangat terikat dengan kerja hakiki. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah faktor keluarga, sebab memandangkan saya ini adalah ketua keluarga dan anak-anak pun masih kecil. Jadi kadang-kadang hati saya itu bercampur baur apabila berada di luar negara. Bagaimana keadaan mereka di rumah dan seterusnya, kesehatan dan apapun. Jadi itu antara salah satu cabaran saya, dan seterusnya ialah faktor usia. Sebab saya bermula dengan bergiat secara intensif di dalam Paralimpik ini ialah ketika saya berusia 39 tahun. Artinya saya sudah begitu terlambatlah. 39 tahun baru saya dapat dijumpai. Jadi itulah antara cabaran-cabaran saya sepanjang saya bergelar atlet Paralimpik. Dan malumlah kalau sudah berusia, kalau kita latihan hari ini,
keesokan harinya kepenatan itu masih lagi dapat dirasain. Kepada golongan-golongan seumpama dengan kami yang bergelar orang kelengenan upaya, ataupun kepada atlet-atlet yang normal, nasihat saya khususnya yang sangat berminat untuk menyertai sukan, janganlah kita merasa rendah diri walaupun kita mempunyai kelainan upaya, khususnya dari segi fisikal dan sebagainya. Ini nasihat saya khusus untuk negeri Sabah, atlet-atlet yang berminat lah. Kemudian kepada atlet-atlet negeri Sabah juga yang bukan seumpama dengan kami, maksud saya ialah atlet-atlet normal. Jadi kalau kita sudah diberi peluang, jangan sia-siakan peluang, gunakanlah kelebihan yang ada pada Anda untuk diri sendiri dan untuk negeri Sabah. Khusus untuk kepada negara Malaysia, sekiranya hasil harapan dan nasihat saya kepada individu-individu ataupun orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna, maksud saya yang ada memegangkan OQ berwarna pink itu, harapan saya jangan rendah diri, keluar bersukan bersama seperti kami, kuatkan semangat, jangan kita dengar apa yang orang cakap dengan kita, sebab yang menentukan itu adalah bukan orang lain tetapi kita. Kalau fokus kita kuat, kalau kita komitmen kita kuat, pasti berjaya seperti yang saya telah capai. Dari Ranau kami kembali semula ke Kota Kinabalu dan kami berkesempatan menyaksikan sendiri sesi latihan badminton bersama dengan Cikgu Didin di Dewan Badminton Kompleks Sukan Tun Adnan, Yayasan Sabah. Berbekalkan pengalaman yang sungguh luas dan bakat yang ada pada diri Cikgu Didin, beliau terus mendedikasikan dirinya untuk berkongsi dengan melatih pelapis-pelapis baharu dalam sukan para badminton khususnya di negeri Sabah. Dan kami juga berpeluang untuk berjumpa dengan jurulatih dan rakan beliau semasa sesi latihan ini berlangsung. Secara pribadinya saya melihat Cikgu Didin merupakan seorang atlet yang sangat berdisiplin lah. Dia punya cara latihan, cara hadir ke pusat training sangat tinggi. Dia bila mana diberi satu task, dia akan lebih kepada task yang diberi. More than dia punya intent lah, kemampuannya. So, itulah cara dia meningkatkan prestasi dia ke tahap yang mencapai berlevel dunia lah. Ini Didin, dia sangat berprinsip. Dia tidak boleh mengalah sebelum mencoba. Sebelum dia melangkah ke Olimpik, kami bersama sebulan. Di sini komitmen dia dalam disiplin sangat tinggi. Dia dalam keadaan cedera, dalam hips dia cedera, dia masih memberi all out dalam training lah. Ini dia sangat istimewa, walaupun dia dalam keadaan cedera lah, sehingga dia mencapai Olimpiannya pada 2020. Sangat teruja, sangat bangga. Tiada istilah lain, sangat proud of him. Saya sangat teruja, bangga. Saya dia lebih kepada sebagai sahabat saya lah, walaupun dia berlatih di bawah saya anggap dia sahabat saya. So saya akan bagi lebih terbaik kepada dia. Karakter dia jauh berbeza. Ya. Dalam gelanggang dia macam robot. Dia macam mesin yang high power lah. Dia high battery punya perform. Tapi di luar dia sangat mesra. Dia seperti mana kita yang suka bermesra, ada ramah dan boleh dibawa bersembang tentang pengalaman dia lah. Dia suka sharing tentang di luar lah, itu karakter dia. Tapi kalau di dalam gelanggang dia sangat jauh. Dia lebih fokus kepada training dia berbanding gangguan luar lah. Dia tidak akan terganggu oleh benda-benda di luar. Kalau dia sudah dalam gelanggang, dia seolah-olah seperti mana dunia dia lahir dalam gelanggang lah. Itu Didin. Saya sudah kenal Cikgu Didin sudah cukup lama karena kami berasal dari satu kampung yang sama. Saya dengan Cikgu Didin pernah bertanding di luar negara suatu ketika dulu pada tahun 2019, di mana kami bertanding di Bangkok, Thailand.
World Champion para badminton dunia. Oke, harapan saya kepada Sukan Paralimpik Badminton Sabah, saya harap sukan ini dapat terus diteruskan dan mendapat banyak lagi bakat baru, dan juga tidak lupa lagi dengan semua orang-orang ataupun ada yang berkelainan upaya, jangan malu untuk datang untuk bersama dengan kami untuk bersukan, dan itulah ya. Terima kasih. Saya sudah menyimpan hasrat setelah bukan lagi bergelar sebagai pemain, sama ada pemain Sabah ataupun pemain Malaysia, saya telah bertukar menjadi jurulatih. Jadi perancangan saya untuk masa depan ialah ingin melahirkan seberapa ramai atlet Paralimpik Malaysia, khususnya dari negeri Sabah. Dan antara yang saya lihat sekarang ada 2-3 orang lah yang boleh kita ketengahkan. Jadi itulah impian saya, akan melahirkan atlet Paralimpik khususnya dari negeri Sabah yang boleh tembus ke peringkat antarabangsa. Itulah hasrat saya. Kemudian selain ingin melahirkan atlet Paralimpik kebangsaan, saya juga mencari bakat-bakat baru. Sebab saya ini seorang guru, jadi saya sentiasa melihat murid-murid yang di kalangan OQ, di sekolah-sekolah, khususnya pemulihan khas. Saya akan melihat perkembangan mereka, dan siapa yang berminat dalam badminton ataupun dalam sukan lain, saya akan bersedia untuk menolong mereka, membantu mereka, bukan saja untuk badminton tetapi untuk acara yang lain. Inilah hasrat murni saya untuk Malaysia dan untuk negeri Sabah. Begitulah serba sedikit bingkisan kisah mengenai tokoh para negara kita yang sempat kami dokumentarikan pada kali ini. Kami yakin ada sebahagian daripada anda di luar sana yang masih belum mengenali siapakah Didin Tareso. Kami amat berbangga kerana beliau berjaya melangkah jauh dalam arena sukan badminton. Di samping dapat menyeimbangkan peranan beliau sebagai seorang pendidik, jurulatih sukan dan juga sebagai ketua dalam keluarga. Atlet Paralimpik lah yang menjadi duta kepada negara kita dan memperkenalkan Malaysia, sebab melalui sukan kita boleh. Begini deh tuh, testing, tes, mau tes suara saja. Hello, testing 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1. Oke, coba.